السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Sidang jemaah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini dapat sekali lagi kita bersama-sama untuk kita memahami kalamullah di dalam suratul kahfi. Moga-moga suratul kahfi ini dapat memandu kehidupan kita dalam kita menghadapi kehidupan yang kita berada pada akhir-akhir zaman. Moga-moga Allah memberikan perlindungan kepada kita daripada perkara-perkara yang boleh menjauhkan kita daripada jalan yang lurus, daripada mendapat mardhatillah. Pada pagi ini kita akan menyambung pada ayat yang seperti mana yang kita sebut pada hari semalam, yang mana pada hari semalam kita telah pun berada pada ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh adalah ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita sesungguhnya apa sahaja yang Allah jadikan di atas muka bumi ini sebenarnya hanyalah sementara. Dia hanyalah sekadar perhiasan sahaja. Apa sahaja yang Allah jadikan di muka bumi ini sebenarnya hanyalah sebagai ujian kepada manusia. Ujian kepada manusia ini Allah ingin melihat siapakah di antara kita apabila dia hidup di muka bumi ini dia menggunakan perhiasan seperti mana harta, seperti mana anak-anak dan lain-lain yang ada di dunia ini. Allah nak melihat siapakah amalnya adalah amal yang ahsanu, iaitu amal yang terbaik. Amal yang terbaik telah kita terang pada hari semalam, kadang-kadang dipanggil amal itu adalah amal salih. Ciri amal salih, ciri amal yang terbaik seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Fudhil bin Iyad adalah ikhlas dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk kita mengukuhkan lagi bahawa hidup di dunia ini sebenarnya hanyalah ujian. Ujian ini terbahagi kepada dua. Kadang-kadang ada manusia diuji melalui kesenangan, kesehatan, banyak harta bendanya, dan ada manusia diuji oleh Allah kadang-kadang dengan bencana yang buruk seperti mana suratul Al-A'raf ayat 168. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan bahawa dunia ini memang tempat kita akan diuji oleh Allah. Dunia ini sementara saja. Seperti mana hadis riwayat Muslim, kalau tuan lihat di dalam nota yang bercetak, ia berada pada muka surat yang ke-41. Kalau tengok nota secara soft copy, slide nombor 83, yang mana Nabi mengatakan dunia ini sebenarnya dia adalah penjara bagi orang yang beriman. Tapi kalau bagi orang kafir, dia anggap dunia ni syurga. Maknanya orang beriman ni dia tak boleh hidup di dunia ni bebas. Dia tak boleh ikut hawa nafsu dia. Dia tak boleh ikut apa suka dia nak buat. Dia tak boleh. Kerana dia terikat dengan hukum hakam.
Ada perkara yang dia boleh buat, ada perkara yang dia tak boleh buat. Jadi dunia ni dia ada benda yang dia kena ikut. Seperti mana yang Allah telah tetapkan, Nabi tetapkan. Begitu juga kalau kita baca dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahawa manisnya di dunia ni akan membawa kita rasa pahit di hari akhirat. Pahitnya dunia ini akan membawa kita rasa manis di hari akhirat. Maknanya apa? Maknanya dunia ni adalah tempat kita melalui kesulitan. Dunia ni kita kena berpayah-payah. Payah nak bangun subuh, payah nak berpuasa selama sebulan, payah cari duit penat-penat, tiba-tiba kena keluar zakat, penat, payah. Memang itulah kepayahan dunia. Jadi kita kena tempuh. Lalu pula ujian kesihatan, ujian keluarga, ujian jiran-jiran, macam-macam ujian yang kita jumpa. Kenapa? Kerana itu adalah lumrahnya dunia, tempat diuji oleh Allah. Sebab tu kita rasa dunia ni tidaklah manis. Maknanya kalau kita susah di dunia, susah tu bukan maksudnya suruh susah sampai kita jadi miskin. Tak, maksudnya dunia ni medan untuk kita berpayah-payah. Berpayah kan, terpaksa ambil waktu rehat untuk belajar, terpaksa bangun waktu malam nak solat, macam-macam kena buat. Itulah dunia bagi orang yang beriman. Nanti kalau dia nak senang, dia nak rehat, dia tak perlu lagi buat apa-apa, hanyalah di hari akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita terus kepada ayat yang ke-8. Jadi mana-mana maklumat lain yang saya tak sempat nak bacakan, tak sempat saya kongsikan, saya harap tuan-tuan dan puan-puan boleh baca. Baik, kita terus kepada ayat yang ke-8. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Ayat 8 adalah sambungan pada ayat 7. Kalau ayat 7 Allah menyebut tentang dunia yang masih ada sebagai medan ujian. Ayat 8 Allah Ta'ala kata apa? Dunia ini sampai satu waktu dia akan menjadi seperti tanah yang tandus. Dekat masa-masa dunia ni, ketika dia masih ada, dia belum lagi musnah, dia menjadi cantik, dia ada perhiasan dia. Tetapi sampai satu waktu, kata Allah, wa inna laja, sedang sesungguhnya kami pasti. Okey, tuan-tuan kalau tengok dekat nota tu, kita akan jumpa perkataan inna dengan ada huruf lam. Inna adalah penguat, la adalah penguat yang kedua. Maknanya pada ayat yang ke-8 ni Allah menggunakan dua penegasan. Allah kalau tak guna penegasan pun kita akan kata benar kata-kata Allah, betul tak? Tetapi kalau Allah menggunakan penegasan, maknanya Allah nak kita ini mengambil perhatian tentang apa yang ingin Allah perkatakan. Jadi Allah mengatakan wa inna laja'ilu, dan sesungguhnya kami pasti akan jadikan ma 'alaiha sa'ida juruza, apa yang ada di bumi ini sebagai tanah yang tandus. Maksud dia apa? Allah nak kata sampai satu masa nanti muka bumi ini dah tak ada bangunan, dah tak ada pokok-pokok, dah tak ada lah. Kalau tuan-tuan biasa berjalan kan, saya tahu tuan-tuan biasa pergi journey jauh jalan, mungkin tuan-tuan pernah pergi
kata orang tempat-tempat yang cantik, contohnya di mana? Mungkin tetap pernah pergi negara banjaran macam Balkan ke, tetap pernah pergi mana? Tetap pernah pergi Europe ke, tetap pernah berjalan, tetap tengok tempat yang sangat indah. Itulah dunia sementara. Tapi sampai satu waktu, kata Allah, tempat-tempat ni, muka bumi ni dah tandus. Kalau kita tengok di KL ada bangunan-bangunan yang tinggi. Sekarang ni bekejar. Siapa negara mana nak dapat bangunan paling tinggi. Cantik kita tengok. Tetapi sampai satu waktu Allah menegaskan bumi ini dia menjadi kosong. Dia menjadi tandus. Untuk faham lagi ayat 8, tuan-tuan boleh rujuk ayat lain dalam suratul Kahfi seperti mana ayat nombor 47. Ayat 47 suratul Kahfi dia menjadi penerang kepada ayat nombor 8 yang telah kita baca tadi. Kalau kita baca pada ayat 47, Allah Ta'ala kata apa? Kami akan bongkar, kami akan terbangkan gunung ganang. Allah kata waktu tu engkau akan nampak bumi ni dah tak ada tempat lindung. Kalau kita sekarang nak tengok ke depan tak boleh sebab ada pokok-pokok, sebab ada bangunan. Nanti kita boleh tengok bumi ni terdedah nyata, kata Allah. Okey, pada faham kat situ? Maknanya Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa satu waktu nanti bumi ini akan binasa. Okey, ayat yang ke-8. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Kita dah sampai ayat nombor 8. Masih ingat lagi tak? Apa kelebihan baca suratul Kahfi 10 ayat yang pertama dengan 10 ayat yang terakhir? Kita kan tahu Nabi syur kepada kita sunnah Nabi kalau boleh kita hafal 10 ayat pertama baca. Jadi kalau kita ingat kembali bermula daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 ni, kita akan dapati Allah menerangkan tentang dunia, tempat ujian. Satu masa dunia ni musnah. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat yang awal yang pertama, Allah cerita tentang turunnya apa? Turunnya Al-Quran. Allah cerita tentang Rasul. Betul. Ini menunjukkan bahawa untuk menempuh ujian macam ayat yang ke-8, untuk selamat berada di hari akhirat nanti, kerana dunia akan musnah, maka nak lalui dunia ini, maka panduannya, rujukannya adalah isi kandungan Al-Quran. Dalam masa yang sama Allah ingatkan tentang Rasul. Jadi nak selamat hidup dunia akhirat ni, Al-Quran dan juga Rasul. Sebab kita jumpa 8 ayat pertama ni Allah sebut tentang Quran, Allah sebut tentang Rasul, Allah sebut tentang dunia. Apa perkaitan semua tu? Dia ada perkaitannya. Moga-moga ketika mana dunia ini sudah pun musnah, kita sudah mempunyai bekalan yang banyak. Sebab kita tak boleh tolak dunia ni pasti akan binasa. Itu yang kita kena ingat selalu. Tapi kalau dunia ni binasa, nanti nak bertemu dengan Allah, nak bawa apa? Kalau kita mati, jam tangan pun tak boleh bawa masuk dalam kubur. Betul tak? Sungguh tak? Tapi apa yang kita perlu buat bekal dekat dunia? Itu yang Allah kata. Allah nak tengok kita semua ni ahsanu amala. Siapa yang amal dia amal yang terbaik. Apa dia? Ikhlas, ikut amal tu macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kalau kita baca dalam nota tu, saya ada nukilkan hadis
yang Nabi SAW menggambarkan dunia ni pada pandangan Rasulullah SAW ini apa. Kita tak boleh baca lah, sebab kalau nak baca satu persatu panjang. Sebab itu kita sediakan nota supaya tuan-tuan boleh baca. Dah sembahyang duha pagi ni contohnya, ada waktu panjang, belik balik, baca balik nota, tengok balik. Sebab nak baca satu slide memang panjang. Jadi saya harap tuan-tuan dan perempuan boleh baca maklumat tambahan. Kalau tuan-tuan baca dekat hadis tu, tuan-tuan renung, lapangkan dada, renung, hayati apa Nabi kata. Dia moga-moga dia dapat menyedarkan kita sebenarnya dunia ni apa. Okey. Kemudian kalau tuan-tuan tengok gambar tangan celup dalam air ni kan, ini hadis Nabi, bijaksananya Nabi SAW. Tangan yang masuk dalam celah air tu, air yang laut itu, air laut tu adalah adalah akhirat. Air yang celup jari dalam air tu, itulah dunia. Kita boleh baca pada hadis ni lah, hadis riwayat Muslim. Ini gambarannya. Jadi kita ingat satu perkara, life is a journey from Allah to Allah. Betul tak? Betul kan? Hidup ni kita mengembara saja. Mengembara maknanya ada destinasi dia. Kita datang dari Allah, kita kembali kepada Allah. Tapi nak kembali kepada Allah, nak bawa apa? Nak bawa apa kembali kepada Allah? Jawapannya kita semua tahu. Nak bawa kembali kepada Allah, bawa amal soleh. Baik. Kita terus pergi kepada ayat yang berikutnya. Jadi kalau kita buat pengulangan, pengukuhan 8 ayat yang pertama, kita akan nampak dua benda ni. Kita nampak tak perkaitan dia? Kalau ayat 1 sampai 6 Allah sebut tentang Quran. Kalau ayat 7 sampai 8 Allah sebut tentang dunia. Apa perkaitan dia? Telah pun kita sebutkan tadi. Nampak tak hubung kait dia? Okey. Allah dia pasti ada hikmahnya meletakkan susunan ayatnya macam tu. Baik. Apa kaitan dengan Dajjal? Orang selalu sebut kan, baca suratul Kahfi, Allah lindung kita daripada Dajjal. Ya. Kerana Dajjal akan muncul ketika mana sebelum dunia ini akan binasa. Tapi kalau dia muncul, nak berhadapan dengan dia, jawapannya maklumat tu ada pada isi kandungan suratul Al-Kahfi. Nanti saya bagi nota tambahan tajuk tentang Dajjal, saya bagi nota tambahan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Nota tu dah ada dah. Semua berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Tapi kita tak sempat nak baca lah. Saya harap tuan-tuan boleh baca. Nanti saya bagi nota dalam bentuk soft copy. Baca maklumat tu supaya kita ni hidup dalam zaman banyak penipuan. Banyak yang benda-benda yang pelik. Jadi bersiap sedia kita dengan kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Baik, habis ayat yang 8 pertama. Okey, sekarang kita akan masuk kepada cerita yang pertama dalam suratul Kahfi, iaitu cerita pemuda yang melarikan diri masuk ke dalam sebuah gua. Kalau tuan-tuan tengok gambar yang dekat depan, muka depan nota tu, nampak tak gambar gua kan? Muka depan nota tu apa? Gambar gua. Kan? Tuan-tuan, gambar gua tu sekadar hiasan saja. Faham tak? Gambar dekat muka nota tu kan? Nota tu kan berdepan kan? Bukanlah bermaksud mu'tamad. Gambar yang depan sekali kat muka depan nota tu, itu adalah
Itu adalah gambar gua yang Allah sebut dalam surah Al-Kahfi ni gambar muka depan ni. Ni. Nampak kan? Bukan. Walaupun ada mendakwa itulah tempat pemuda-pemuda masuk ke dalam gua, itulah gua dia. Itu sekadar perhiasan saja. Jelas Okey, tetapi nanti saya akan terangkan tuan-tuan dan puan, di dalam Al-Quran gua itu bezanya dengan ini apa? Pernah tengok tak gambar ni? Ini gua juga tak? Gua kan? Yang ni gua apa? Ni gua apa ni? Gua Sur. Gua yang Nabi melarikan diri ketika Nabi dikejar untuk Nabi hijrah. Nanti kita akan ceritakan. Okay? Maksud dia macam ni. Dalam Quran, perkataan gua dia ada dua kalimah. Dia ada dua sinonim. Kadang-kadang Quran panggil gua itu ghar. Kadang-kadang Allah panggil gua itu al-kahfu. Itu yang batu kif tu orang panggil kif, batu kif. Al-kahfu. Gurau je, tapi ada perkaitan. Apa bezanya? Nanti kita akan terangkan. Okey, begini. Saya tak terangkan hari ini sebab waktu kita dah sampai kepada penghujung. Cuma saya nak terangkan bermula hari esok kita akan memulakan penggembaraan kita dengan satu cerita benar yang pernah berlaku di zaman sebelum zaman Nabi dulu. Kisah manusia yang menjadi penghuni gua. Mereka digelar apa? Penghuni gua, kawan karib kepada gua. Itu dipanggil ashabu. Kan nama sahabat. Ashabu, penghuni gua. Okey. Cerita penghuni gua dalam suratul Kahfi ayat 9 sampai 26, panjang. Ayat 9 sampai 26. Okey. Cara Allah present ayat, cara Allah cerita tu, Allah cerita dalam menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, Allah cerita secara ringkas dulu. Kemudian baru Allah cerita secara terperinci. Itu pendekatan penceritaan. Okey, jelas tak buat? Sebab itu tuan-tuan ni penutup. Kalau tuan-tuan nak faham Quran, tuan-tuan boleh menggunakan pendekatan mengkhatamkan semua cerita dalam Quran. Saya tengok Dr. Akmal kot, atau saya lupa nama doktor, ada iklan di Masjid Taqwa, ada satu slot tajuk kisah-kisah Quran, betul tak? Kan? Kisah Quran. Kalau siapa yang dia belajar kisah dalam Quran saja, lebih kurang dalam 8 juzuk. Dalam 8 juzuk cerita dalam Quran. Maksudnya kalau tuan-tuan boleh belajar semua cerita dalam Quran, tuan-tuan boleh menguasai 8 juzuk Al-Quran. Itu cerita ni termasuk saya punya kajian PhD lah. Kita doakan Allah pemudahkan. Nanti saya kongsikan kepada tuan-tuan. Jadi salah satu cerita di dalam Al-Quran adalah cerita Ashabu Al-Kahfi. InsyaAllah besok kita memulakan penggambaraan kita kepada cerita penghuni gua. Sebab kita pun saya dah pun masuk waktu kita pun dah agak lewat. Jadi saya sudahi dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.